Dalam keadaan pandemik sekarang ni, satu dunia tengah berusaha untuk buat vaksin untuk putuskan rantaian COVID-19. Tetapi, korang semua tahu tak macam mana vaksin berfungsi? Nak fahamkan pasal vaksin, kita kena fahamkan dulu macam mana sistem imun badan berfungsi. Vaksin ialah suatu persediaan biologi yang menyediakan pengimunan aktif untuk penyakit tertentu. Kebiasaannya, vaksin ini mengandungi ejen yang menyerupai mikroorganisma penyebab penyakit. Sebab itulah vaksin ini diperoleh melalui proses melemahkan atau membunuh mikroorganisma penyebab penyakit tersebut. Ejen tersebut merangsang sistem imun badan agar ia mengenali ejen itu sebagai suatu ancaman, lalu menghancurkan ejen itu dan menyimpan catatan supaya sistem imun tersebut lebih mudah mengenali dan memusnahkan apa-apa jua mikroorganisma yang ditemuinya di lain masa. Proses pengendalian vaksin ke dalam badan telah dikenali sebagai vaksinasi. Keberkesanan vaksinasi telah lama dikaji secara menyeluruh serta diberikan pengesahannya. Walaupun vaksin dikenali sebagai suatu cara yang berkesan untuk melawan penyakit berjangkit, namun keberkesanannya ada juga batasnya. Kegagalan vaksin ini selalunya disebabkan sistem imun badan yang tidak dapat bertindak balas secara langsung untuk menghasilkan ejen perlindungan. Hal ini disebabkan wujudnya faktor-faktor kesihatan seperti diabetes, penggunaan steroid, HIV, etnik, usia serta kecenderungan genetik. Merujuk artikel-artikel di laman sesawang, anti-vaksin merupakan suatu fahaman atau gerakan yang tercetus sejak beratus tahun dahulu. Hal ini terbukti apabila sejak tahun 18,000, sebahagian manusia telah menolak vaksinasi untuk penyakit cacar air yang diambil dari lepuhan kulit penyakit cacar. Pihak Pertubuhan Kesihatan Dunia atau World Health Organization menetapkan ancaman gerakan anti-vaksin sebagai salah satu daripada 10 ancaman kesihatan awam terbesar dunia. Sejak tahun 2000, penyakit koko, difteria dan tetanus telah lenyap sepenuhnya di Malaysia. Namun begitu, gerakan anti-vaksin ini telah menyebabkan penyakit-penyakit ini muncul kembali dan membawa ancaman bukan sahaja kepada kanak-kanak di negara kita, malah golongan dewasa yang berisiko. Akibat tindakan gerakan anti-vaksin ini, penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan vaksin dapat merebak dan boleh mengakibatkan kematian. Okey, sekarang saya akan menerangkan faktor-faktor terbentuknya gerakan anti-vaksin. Pada masa kini iaitu era pandemik COVID-19, suatu gerakan anti-vaksin telah muncul dan merebak di seluruh Malaysia. Penyebaran gerakan ini merebak melalui laman media sosial, contohnya WhatsApp, Facebook, Twitter dan artikel-artikel tertentu. Persoalannya, apakah faktor yang menyebabkan kemunculan gerakan ini? Okey, faktor yang pertama ialah faktor kesihatan. Terdapat sebilangan ibu bapa ragu-ragu untuk memberi vaksin kepada anak-anak mereka. Hal ini kerana mereka terpengaruh oleh berita palsu yang disebarkan oleh kumpulan anti-vaksin. Mereka mendakwa bahawa jika kanak-kanak mendapat terlalu banyak vaksin, vaksin tersebut boleh menyebabkan autism. Kandungan aluminium dalam vaksin dianggap dapat menyebabkan autism. Sedangkan kajian telah menyatakan bahawa kandungan aluminium yang terdapat dalam vaksin adalah sangat rendah. Sebenarnya, bayi yang disusui selama 6 bulan mengandungi lebih banyak aluminium daripada vaksin. Kandungan aluminium yang terdapat dalam vaksin juga adalah lebih rendah daripada kandungan aluminium yang terdapat dalam makanan dan ubat yang diambil dalam kehidupan seharian. Ada juga di antara mereka yang bimbang bahawa vaksin ini akan membawa banyak kesan sampingan yang serius. Sebenarnya, kesan sampingan yang serius jarang berlaku. Reaksi yang paling biasa dialami selepas vaksinasi adalah sakit di tempat suntikan dan ada juga yang akan mengalami demam. Perkara ini terjadi kerana antibodi seseorang itu sedang mengadaptasi kandungan vaksin yang diterima dan ianya merupakan perkara normal. Namun, seperti yang dijelaskan, simptom ini jarang berlaku.
Berbanding dengan kesan jangkitan itu sendiri, kesan sampingan dari imunisasi biasanya ringan dan tidak berbahaya. Faktor kedua yang mencetus kumpulan anti-vaksin ini ialah faktor keselamatan. Dari segi faktor keselamatan pula, golongan anti-vaksin ini berpendapat bahawa jika anak-anak orang lain telah diberikan suntikan vaksin, maka anak-anak mereka tidak lagi memerlukannya. Pemahaman ini adalah salah kerana anak-anak mereka masih mempunyai risiko untuk dijangkiti virus dan kemungkinan mengalami komplikasi serius, contohnya kematian. Semakin ramai yang berpegang pada mentaliti ini, maka semakin lemahlah imuniti masyarakat. Segelintir masyarakat yang bimbang akan kandungan vaksin yang berbahaya. Pada hakikatnya, vaksin tidak menggunakan sebarang bahan yang boleh menjejaskan kesihatan seseorang. Ia mengandungi bahan aktif yang diekstrak daripada bakteria yang merupakan antigen untuk membantu tubuh manusia menghasilkan antibodi. Seperti yang kita tahu, antibodi itu amat penting bagi melawan sesuatu penyakit apabila kita dijangkiti. Setakat itu sahaja penerangan daripada saya. Saya serahkan pembentangan kepada Wan. Baiklah, saya akan teruskan dengan faktor yang seterusnya iaitu faktor melanggar hukum agama. Jadi golongan anti-vaksin ini berpendapat bahawa sekiranya seseorang individu tersebut telah mengambil vaksin, maka individu tersebut telah mensyirikkan Allah. Di mana mereka mengatakan bahawa orang yang mengambil vaksin ni diibaratkan mereka bergantung harap kepada sesuatu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sedangkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja yang kita perlu bergantung harap. Selain itu mereka juga mengeluarkan kenyataan bahawa konon-kononnya vaksin COVID-19 ini mengandungi bahan daripada khinzir. Dan selain itu mereka juga cakap yang golongan anti-vaksin ini juga berpendapat bahawa COVID-19 merupakan salah satu agenda Yahudi dan mereka puak Yahudi ni mereka menghasilkan vaksin yang di mana boleh membunuh semua umat manusia. Jadi ianya telah melanggar hukum agama dan menyebabkan mereka berpendapat bahawa vaksin ini adalah haram untuk diambil. Jadi berdasarkan dayah-dayah ini dapat disimpulkan bahawa kesemuanya adalah tidak masuk akal. Hal ini demikian kerana COVID-19 ini bermula di China dan bukan di Israel. Jadi dakwaan untuk Yahudi merupakan agenda utama COVID-19 ini adalah tidak benar. Jadi yang seterusnya adalah dakwaan mengenai vaksin COVID-19 mengandungi bahan daripada khinzir juga adalah tidak benar, di mana Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin sendiri telah mengatakan bahawa semakan sudah dibuat terhadap vaksin Pfizer dan AstraZeneca yang mendapati tiada ramuan yang datang daripada khinzir sebagaimana didakwa segelintir pihak. Jadi untuk membidas dakwah yang terakhir iaitu pengambil vaksin adalah salah satu perbuatan syirik juga adalah tidak benar kerana mengambil vaksin ini merupakan salah satu alternatif ataupun langkah pencegahan untuk menghadapi COVID-19 di mana vaksin ini membantu untuk meningkatkan imuniti badan terhadap seseorang individu dalam menghadapi virus COVID-19 lah. Contohnya, sekiranya seorang individu yang telah mengambil vaksin dijangkiti COVID-19, individu tersebut tidak akan mengalami kesakitan yang teruk seperti mana individu yang belum mengambil vaksin. Dan boleh upaya individu tersebut yang telah mengambil vaksin ini untuk pulih juga adalah tinggi kerana imuniti dalam badannya telah ditingkatkan. Jadi ingin saya tambah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersifat bakhil. Melalui surah Al-Baqarah ayat 195 ini dapat disimpulkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh umatnya untuk berusaha memulihkan dan menjauhi daripada sebarang masalah yang boleh membinasakan diri mereka. Jadi sudah jelaslah bahawa betapa pentingnya pengambilan vaksin COVID-19 ini bagi menghindari wabak ini daripada berterusan dan membinasakan diri sendiri. Baiklah, untuk faktor yang terakhir iaitu faktor tidak mempercayai sains dan teknologi. Jadi golongan anti-vaksin ini tidak mempercayai sains dan teknologi kerana bagi mereka penyembuhan secara semula jadi adalah lebih baik berbanding pengambilan vaksin ataupun ubat-ubatan kerana mereka percaya yang bahawa penyembuhan secara semula jadi ini adalah lebih baik kepada diri sendiri. Dan disebabkan itu juga mereka mula menyebarkan ideologi-ideologi ini kepada masyarakat
Dan tipu helak ini sering dipercayai oleh golongan warga tua kerana kita tahulah kan orang warga tua ini banyak mengamalkan ubatan-ubatan tradisional. Selain itu mereka juga mendakwa bahawa penciptaan vaksin ini daripada sains dan teknologi ini hanyalah sia-sia kerana mereka lebih mempercayai sistem imuniti badan mereka yang kononnya boleh menghasilkan imuniti terhadap virus COVID-19 dengan sendirinya. Jadi berdasarkan dakwaan-dakwaan ini dapat disimpulkan bahawa dakwaan ini adalah tidak berasas. Yang pertama sekali kenapa? Sebab COVID-19 merupakan virus yang baharu di mana orang-orang pada zaman dahulu tidak pernah mengalami atau menghadapi virus seperti ini. Maka tidak ada sebarang makanan ataupun ubatan tradisional yang mampu melawan virus COVID-19 ini. Jadi disebabkan oleh arus pemodernan dengan adanya ilmuwan sains dan teknologi, ilmuwan kita ni berjaya menghasilkan vaksin yang mampu meningkatkan imuniti badan seseorang individu terhadap virus COVID-19. Tambah pula, badan seseorang manusia tidak boleh menghasilkan imuniti virus COVID-19 dengan sendirinya, melainkan individu tersebut telah dijangkiti oleh COVID-19. Dan kita tahu sekiranya seseorang dijangkiti oleh COVID-19, kebarangkalian untuk orang tersebut mati adalah tinggi. Oleh itu, sebagai satu alternatif lain untuk menghasilkan imuniti badan terhadap virus COVID-19 ini adalah dengan mengambil vaksin. Di mana dalam vaksin itu sendiri kita ada antigen yang mampu merangsang imuniti tubuh badan. Itu sahaja daripada saya serah kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihana binti Ismail Elais Abdul Malik, bernombor matrik 200712. Jadi saya akan meneruskan dengan pembentangan kesan kemunculan anti-vaksin terhadap negara dan rakyat. Seperti yang kita ketahui, vaksin ini amat penting bagi manusia. Dari kecil lagi, kita telah disarankan untuk mengambil vaksin bagi mencegah penularan wabak-wabak penyakit yang tidak diingini. Sama juga seperti virus COVID-19 yang telah melanda dunia kita ini lebih daripada 1 tahun. Jadi ia memerlukan vaksin untuk kita mencegah virus ini daripada tersebar luas ke seluruh dunia. Banyak kesedaran yang telah diberikan oleh pihak kerajaan dan juga para doktor tentang betapa pentingnya imunisasi ini terhadap rakyat. Namun, kemunculan golongan anti-vaksin di Malaysia telah memberi banyak impak negatif kepada rakyatnya serta negara tersebut. Kenapa saya katakan begitu? Hal ini berikutan dengan KKM iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia dan WHO iaitu World Health Organization. Mereka menyatakan bahawa golongan anti-vaksin ini memberi ancaman yang besar kepada dunia. Hal ini kerana keputusan ahli-ahli anti-vaksin bukan sahaja dipegang oleh mereka diri sendiri, malah mereka juga menyebarkannya kepada seluruh masyarakat dan juga orang sekeliling mereka. Jadi disebabkan kewujudan golongan anti-vaksin di dunia ini, imuniti kelompok yang telah terbina akan mula terjejas dan penyakit-penyakit yang sudah lama yang bertahun-tahun lamanya dapat dicegah akan muncul kembali. Selain itu, golongan anti-vaksin ini berbahaya kerana mereka menjadi salah satu punca peningkatan kes yang mendadak. Seperti contoh yang saya jelaskan tadi, terdapat ibu bapa yang tidak ingin memberikan vaksin kepada anak-anak mereka setelah anak-anak mereka dilahirkan dengan alasan-alasan yang tertentu. Hal ini akan meningkatkan penyebaran dan kebolehjangkitan penyakit di antara satu sama lain. Sama juga dengan kes COVID-19 di Malaysia ini. Sekiranya rakyat Malaysia berdegil untuk tidak mendapatkan vaksin, kita semua tidak akan mendapat capai herd immunity agar penyebaran dan kebolehjangkitan virus COVID-19 ini meningkat. Jadi dengan sekiranya kita memberi peluang kepada mereka golongan anti-vaksin, kita
negara kita ini akan kembali diserang dengan pelbagai penyakit yang tidak berkesudahan. Sekian daripada saya. Seterusnya kita beralih kepada langkah untuk membasmi anti-vaksin, iaitu melalui kempen kesedaran dan juga tindakan undang-undang. Tujuan kempen kesedaran diadakan adalah untuk memberi pendidikan kepada golongan masyarakat tentang pentingnya vaksin diwujudkan. Vaksin merupakan sesuatu proses memasukkan bakteria atau virus tertentu yang telah mati dan dilemahkan sebelum dimasukkan ke dalam badan melalui suntikan. Apabila sistem imunisasi badan berjaya mengesan virus, ia akan segera bertindak menghapus dan mencegah daripada berulang. Namun, perkara yang paling penting dalam hal vaksin itu adalah untuk mewujudkan herd immunity, iaitu apabila orang yang divaksin itu berjaya menjadi pelindung kepada golongan yang tidak divaksin. Masyarakat perlu sedar bahawa itulah tujuan wujudnya vaksin. Vaksin bukan sahaja untuk kebaikan diri kita, tetapi untuk ahli masyarakat yang lain juga. Jangan disebabkan terlalu terikut-ikut dengan propaganda anti-vaksin yang penuh dengan auta dan penipuan, maka kita terus menafikan manfaatnya. Sehubungan dengan itu, jadilah orang yang cerdik, bertanya kepada yang pakar, bukannya terus dapat dan sebarkan perkara yang kita tidak tahu betul atau salah sehingga mengelirukan orang ramai. Seterusnya, kerajaan juga akan mengambil tindakan undang-undang kepada golongan anti-vaksin yang menghasut orang ramai dengan cara membuat, menerbitkan atau mengedarkan apa-apa kenyataan, kabar angin atau berita tentang keburukan vaksin. Mereka akan disiasat mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 jika mereka menggunakan tidak wajar kemudahan rangkaian. Mereka akan dipenjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang isu semasa berkaitan dengan COVID-19 dan juga anti-vaksin ini. Isu yang pertama adalah berkaitan dengan isu keselamatan vaksin, iaitu penemuan antara syarikat pengeluar vaksin AstraZeneca Sdn Bhd dan juga bahagian Regulatory Farmasi Negara MPRA. Melalui percubaan ini, syarikat pengeluar vaksin tersebut menjelaskan mengenai situasi sebenar keselamatan vaksin yang dikeluarkan oleh pihaknya dan juga mengenai kesan sampingan penggumpalan darah selepas vaksinasi ini. Mereka juga mengatakan bahawa jumlah kes penggumpalan darah dilaporkan juga jauh lebih rendah berbanding purata kes dijangka berlaku dalam saiz populasi berkenaan. Hal itu turut disokong oleh pihak European Medicines Agency dan merumuskan vaksin COVID-19 AstraZeneca adalah selamat digunakan. Dr. Adham Baba juga berkata bahawa pihak Kementerian Kesihatan sentiasa komited menjalankan pemantauan secara berterusan bagi memastikan keberkesanan vaksin COVID-19 sentiasa terjamin. Isu yang kedua adalah berkaitan dengan berhati-hati tangani propaganda anti-vaksin. Melalui artikel ini, golongan anti-vaksin gemar menokok tambah atau berbohong tentang kesan vaksin bagi menakut-nakutkan orang ramai. Kaedah ini boleh mempengaruhi orang awam, apatah lagi ini membabitkan vaksin baru bagi penyakit baharu dan belum ada lagi kajian jangka panjang. Untuk pengetahuan semua, angka terkini menunjukkan ribuan individu hampir di semua negeri gagal hadir pada tarikh janji temu, termasuk 14,144 di Johor, 10,827 di Kedah dan hampir 10,000 di Kelantan. Mungkin ada masalah pengangkutan, namun kemungkinan terpengaruh dengan propaganda anti-vaksin juga tidak boleh disangkal. Ramai individu generasi X berusia 41 hingga 56 tahun dan milenia 25 hingga 40 tahun yang enggan divaksin. Antara contohnya ialah pada Mac lalu dilaporkan sebahagian anggota dan pegawai polis di Kelantan enggan divaksin. Data Kementerian Kesihatan juga menunjukkan kira-kira 20% petugas di rumah jagaan warga tua menolak vaksinasi. Walau bagaimanapun, menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, setakat 25 Mei lalu,
Tidak ada sebarang laporan mengenai kesan buruk yang dikaitkan dengan vaksin COVID-19 ini sehingga memerlukan rawatan perubatan yang berterusan. Isu yang ketiga berkaitan dengan penghasut anti-vaksin boleh dikenakan tindakan undang-undang. Tindakan undang-undang boleh diambil ke atas golongan anti-vaksin yang dikesan cuba menghasut orang ramai daripada menerima suntikan vaksin COVID-19 ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata golongan terbabit boleh dikenakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada termasuk Akta Hasutan 1948, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Undang-Undang di bawah Ordinan Darurat 2021. Datuk Seri Taqiyuddin turut mengingatkan masyarakat supaya tidak menyebarkan maklumat berbentuk provokasi berhubung pandemik COVID-19. Beliau turut mengatakan bahawa sekiranya ada yang masih ingkar, pihak berkuasa boleh mengambil tindakan sewajarnya sebagai pilihan terakhir jika keadaan tidak terkawal. Sekian daripada saya, terima kasih. Sekarang kita akan beralih kepada dua subtopik terakhir bagi tajuk kita pada hari ini, iaitu dapatan kajian. Kami telah menjalankan suatu kajian terhadap orang ramai berkaitan fahaman semasa mereka mengenai vaksin ini. Ini dilakukan melalui satu pautan Google Form yang kami cipta dan kami akhirkan kepada semua orang. Dan sekarang kami akan mengulas hanya 50 respons yang terawal yang kami terima. Dan berikut adalah soalan-soalan yang kami utarakan dalam Google Form tersebut. Yang pertama, adakah anda berminat untuk mendapatkan vaksin? Dan daripada 50 respons yang kita terima, majoriti daripadanya menjawab ya, iaitu seramai 47 orang, manakala selebihnya menjawab tidak. Bagi yang menjawab tidak, kami tanyakan soalan mengapa mereka tidak ingin mendapatkan vaksin tersebut dan kami minta mereka nyatakan sebab mereka. Dapat dilihat di sini antara sebab mereka berikan adalah kurangnya pengetahuan tentang sains dan teknologi serta ada yang merasakan bahawa mereka akan melanggar hukum agama kalau mereka menerima vaksin COVID ini. Maka pihak terlibat termasuklah diri kita sendiri kena berkongsi segala ilmu yang ada supaya golongan-golongan ini dapat mengatur langkah sewajarnya. Bagi soalan pertama yang menjawab ya pula akan diberikan dua soalan ini iaitu di mana mereka akan menjawab mengapa mereka berminat untuk mengambil vaksin dan kami juga mengutarakan soalan berkaitan berapa ramai yang telah menerima vaksin setakat 9 Jun 2021. Dapat dilihat di sini untuk mereka yang menjawab ya dan pelbagai sebab yang mereka berikan daripada 47 orang responden tersebut. Dan antaranya yang memberikan je fakta yang kukuh tetapi ada juga yang menjawab dengan alasan yang kurang tepat. Contohnya mengelakkan diri daripada jangkiti virus. Ini salah ya tuan-tuan kerana vaksin bertujuan untuk mengurangkan kebarangkalian untuk kita menjangkiti dan dijangkiti COVID dari orang lain. Bukannya untuk kita menghapuskan terus kebarangkalian itu. Kita masih boleh dijangkiti atau menjangkiti virus ini kepada orang lain walaupun kita sudah menerima vaksin. Tetapi kesan yang kita terima daripada COVID ini adalah lebih baik untuk penerima vaksin daripada mereka yang tak terima vaksin langsung. Maka kita perlu cuba untuk mendapatkan lebih informasi berkaitan vaksin ini supaya informasi kita lebih tepat dan kukuh. Yang terakhir sekali sebelum saya serahkan kepada pembentang terakhir, dapat kita lihat di sini terdapat 7 daripada 47 orang responden telah menerima vaksin setakat 9 Jun 2021. Ini adalah suatu tindakan yang bijak untuk kita capai herd community dan segera dan diharapkan agar semua orang akan menerima vaksin mereka juga dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, anti-vaksin merupakan suatu ancaman yang besar kepada kesejahteraan dan keharmonian negara. Hal ini kerana penolakan anti-vaksin mampu melambatkan lagi proses untuk melenyapkan wabak ini daripada terus melanda negara kita.
Golongan anti-vaksin ini perlu dipantau dengan serius daripada menyebarkan berita-berita palsu lalu mempengaruhi orang lain, serta mereka perlulah dididik dengan ilmu tentang kebaikan vaksin yang cukup mendalam. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab dan cinta akan negara, kita mestilah meyakini segala usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memulihkan wabak COVID-19 ini. Dengan ini, kita mesti mempercayai dan meyakini keberkesanan vaksin tersebut. Impian untuk menjalani kehidupan seperti dahulu, iaitu tanpa pemakaian mask, akan menjadi kenyataan jika semua rakyat berilmu dan mengambil vaksin yang telah disediakan. Setakat itu daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.